Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni Ushulud Dirayah. Sebenarnya Usul Dirayah hadis, satu panduan mudah untuk mengesah dari Dha'ah dan Ma'du, jilid 1 Maulana Muhammad Asri bin Muhammad Yusuf. Kita masuk dari usul keempat. Dah usulnya iaitu riwayat-riwayat yang merendahkan, mengaibkan malaikat kita tolak dulu dah. Tu panjanglah perbincangan kita bincang itu panjang ni bab Harut dan Marut dah. Jadi kita nak sambung balik melibatkan Harut dan Marut ni. Dia betul ke bangsa Allah dia tu malaikat sungguh, ada ke malaikat ke Nabi kata ayat Quran tegak ada keberatan ayat Quran kata tidak ada buat dosa dah, tidak ada dosa, tidak ada gapo malaikat ni. Tiba ada satu ayat tu alal malakaini bil Harut wa Marut ni. Jadi ada ayat Quran itu menyebabkan ada perbahasa di kalangan ulama. Okey, lepas kita sambung bukti-bukti dari ayat ke-102 surah Al-Baqarah. Dah. Di bawah ini dikemukakan 10 bukti dari ayat 102 surah Al-Baqarah itu sendiri yang menolak kemungkinan mana-mana malaikat terlibat dalam pengajaran dan penyebaran ilmu sihir ni. Jadi ayat kalau kita baca ke habis ayat tu, yang nampaknya tidak seolah dia nak tolak ayat tu, bukan nak kata malaikat terlibat dengan ajar sihir ni lah. Jadi sebenarnya ayat tu sendiri ada unsur nak kata tidak betul malaikat ajar ni, bukan malaikat. Setelah Allah menyangka tuduhan orang-orang Yahudi tentang kekufuran Sulaiman AS. Nabi Sulaiman ni amal sihir dia. Sebab Nabi Sulaiman ni hebat lah, boleh kontrol jin ke apa dah. Jadi pok-pok hak kecil alik belakang alik bawah ni, pok-pok Yahudi ke apa dia cerita Nabi Sulaiman ni belajar sihir dah. Yang amal sihir tu jadi hebat tu dah, siapa boleh kontrol jin ni. Jadi Allah sangka lah. Kerana kononnya baginda AS itulah Nabi Sulaiman itu mengamalkan bersihir. Bagaimana mungkin dikatakan pula ada dua orang malaikat yang diutuskan oleh Allah membawa ilmu sihir kepada manusia? So kan Nabi Sulaiman amal sihir, malaikat lagilah tak amal sihir dah. Anak ayat contoh Nabi Sulaiman tak amal sihir, malaikat pun tak amal sihir. Bukankah ilmu sihir itu penuh dengan kekufuran? Ilmu sihir nak jadi hebat, ia kena amal untuk unsur syirik. Dia ada unsur-unsur puja jin, puja alam ghaib, berhubung dengan alam jin, alam ghaib tu menyebabkan dia jadi sihir hebat dah. Dia unsur kufur, ada unsur syirik. Bagaimana mungkin Allah menurunkan dua orang malaikat membawa kekufuran? Mana boleh dah, tak logik dah. Poin kedua dah. Setelah Allah berfirman, walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Hanyalah syaitan-syaitan itulah yang kafir mengajarkan sihir. Syaitan ajar sihir, amal sihir ni syaitan, bukan malaikat. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Syaitan ajar manusia. Tidak mungkin Allah menurunkan pula malaikat untuk mengajarkan sihir kepada manusia. Kalau begitu samalah kerja malaikat dan kerja syaitan ajar sihir, benda-benda boleh bawa syirik. Ada ke logik nah. Tidak mungkin lah nah. Ayat ke-102 surah Al-Baqarah yang dibincangkan ini jelas sekali menyebutkan pengajaran ilmu sihir itu sendiri adalah satu kufur. Ngajar tu sihir syirik dah nah. Ngajar sihir ni ajar anda syirik nah. Bukan nak uji ke apa, memang syirik dah. Kalau begitu bagaimanakah mungkin Allah SWT suruh dua orang malaikat melakukannya? Masalah dosa ya taubat zina apa bunuh hati dah. Tu nombor 2. Masalah syirik, dia ajar syirik. Ni nak amal sihir ni dia ajar benda syirik dah. Tak pernah sabar dah. Tak kalau Allah suruh dua malaikat melakukannya, suruh ajar benda sihir, benda syirik. Dalam keadaan mereka itu menurut sifat sebenar jadinya adalah suci dan maksum ni, terpelihara daripada berdosa-dosa. Tak pernah sabar. Jadi gitulah benda ni terima oleh ulama. Jadi kita tengok dah ulama terima tu betul ke logik dah. Yang keempat, apa artinya kedua-dua malaikat berkenaan berkata kepada orang-orang yang mendapatkan sihir? Apa arti dia? Malaikat tu kata kepada orang yang hendak belajar ilmu sihir pada mereka, janganlah engkau jadi kafir. Dia dah ajar ilmu hak boleh jadi kafir, tiba-tiba dia kata menjadi kafir. Tak benar sabar. Dengan mengamalkan ilmu sihir akan kami berikan padamu ni. Ni cara nak kafir ni nak. Gini-gini tapi menjadi kafir dah. Kemudian mereka perturutkan juga ilmu itu pada ramai dah. Ilmu sihir, ilmu hak syirik, ada kufur ke apa ni. Tiba kata yang jadi kafir. Ni cara nak kafir ni, cara kafir.
Yang jadi kafir, jadi bisa awak ni nak. Oh hebat jadi sihir ni lah. Mak ni sihir hebat. Tapi jadi kafir nak ajar dah. Tak munasabah. Yang kelima, sesuatu yang dikatakan keji dan jeli oleh Allah ditambah pula dengan perisytiharan bahawa orang yang melakukannya tiada habuan di akhirat nanti ni. Sukarlah untuk diterima diturunkan oleh Allah kepada malaikat tertentu untuk diajarkannya kepada manusia. Tak munasabah. Benda nak ajar, benda boleh jadi syirik ya. Nah, yang kelima ni, yang keenam ni, yang keenam. Sesuatu yang keenam ni. Ayat 102 ini dengan terang menyebutkan pertentangan di antara ilmu wahyu dan ilmu sihir. Bukan nak cerita jangan nak bertentangan. Ayat menafikan Nabi Sulaiman, menafikan malaikat. Wahyu punca petunjuk, sihir pula punca kesesatan. Allah menyebutkan dalamnya dalam Al-Quran bagaimana orang-orang Yahudi telah sesat kerana telah mengikuti ilmu sihir dan meninggalkan kitab Allah yang berpunca daripada wahyu. Lah inilah masa Zionis gapo ni yang ada dia cari ke sihir lah nak. Dia ada tempat muja dia ada Zionis ada simbol-simbol sihir dah. Simbol bintang ke apa dah. Itu simbol sihir ni. Dalam keadaan ini mustahil diterima ada malaikat tertentu diutus oleh Allah sendiri membawa kesihatan kepada manusia. Tak logik lah, tak mustahil lah. Kita kata sungguh Allah turun malaikat untuk ajar benda sihir, ajar benda boleh jadi orang kafir dah. Ketujuh, antara yang dipelajari dan diajarkan dalam ilmu sihir ialah cara-cara memporak-perandakan rumah tangga seseorang. Ilmu seperti ini tentunya tidak berpunca daripada wahyu dan tidak layak sama sekali dengan malaikat dan ajar dah, tak munasabah. Yang ke berapa ni? Ni 7 8 dah ke 8. Ilmu sihir disebut Allah sebagai ilmu yang memudaratkan dan tidak berguna. Kalau begitu bagaimana akan terima Allah menurunkan ilmu sihir itu melalui dua orang malaikat yang dimuliakan oleh Allah sendiri ni? Tak musabah. Allah suruh malaikat yang jadi hina lah, tak ajar benda-benda karut lah. Yang ke-9 dah. Dalam ayat ke-102 surah Al-Baqarah ini disebutkan tempat di mana dua malaikat berkenaan diturunkan dan mengajarkan sihir ni. Tempat itu bernama Babylon lah. Babylon tempat taman dulu lah nah. Di Iraq ke apa ni nak. Nah. Jadi di dalam riwayat Israeliat juga tersebut nama itu. Bahkan dikatakan di situlah mereka berdua malaikat itulah malaikat Babel malaikat Harut Marut tu dah. Dihukum hingga hari kiamat pun di Babel tu juga. Tetapi ia tidak pernah dapat dikesan oleh sesiapa pun, baik pengembara, penjelajah maupun penduduk setempatnya. Orang situ lah tak jumpa manalah tempat malaikat duduk kena azab sampai kiamat tu berbuh dah. Tak jumpa dah. Yang ke-10 dah. Kalau benarlah ada malaikat tertentu diutuskan membawa ilmu sihir ke bumi, maka tentulah terlebih dahulu mereka menyampaikan dan mengajarkannya kepada Nabi Sulaiman AS. Nah, kalau nak ajar orang, ajarlah Nabi dulu. Malaikat nak ajar Nabi dah. Nabi Jibril ajar Nabi Muhammad SAW dan wahyu dia ajar semaya ke apa dah. Jadi sepatut malaikat dah ajarlah Nabi Sulaiman dulu. Ya Nabi Sulaiman ajar sihir kepada orang lain. Kalau logiknya nak. Barulah orang hak bijak terima ni boleh siapa ke dah. Terus direct kepada orang hak bodoh, tak logik lah tak. Sepatutnya ataslah kena atas ni pun kita terima Islam, ajaran Islam semaya bega melalui Nabi dah. Barulah Nabi tu sampai pada kita. Gitu dah. Jadi kerana malaikat itu sememangnya diutuskan pada para nabi dan rasul, tetapi di sini Allah menyangka dengan sekeras-kerasnya penglibatan Sulaiman dengan ilmu sihir. Apa Allah sangka pula Logiknya pertamanya dia ajar Sulaiman ilmu sihir dulu sebelum orang lain. Yang kedua ni mungkin orang lain tu termasuk Nabi Sulaiman dah. Ajar ilmu sihir ni. Tapi Allah sangka pula Nabi Sulaiman amal ilmu sihir. Maksudnya tak betul lah, cerita tu tak betul. Ilmu sihir dikatakan sebagai ajaran syaitan-syaitan yang kafir, bukan ajaran malaikat Harut Marut. Malaikat lah, malaikat Harut Marut tahu dah maksud ke. Tapi malaikat tu tak mungkin dan tidak mungkin juga ajaran Nabi Sulaiman. Okay, bukti-bukti dari luar ayat 102 surah Al-Baqarah. Kita tengok ayat lain pula nak faham ayat ni. Itu kata tafsir al-maqsud, tafsir Al-Quran bil Al-Quran bil Quran. Jadi tafsir Quran dengan Quran tempat lain jangan cepat ambil kesimpulan dengan riwayat-riwayat pelik lemah hina menjatuhkan martabat malaikat
Terus kita percaya. Kita tengok tempat lain dah. Okay, sekarang mari pula kita lihat 10 bukti dari luar ayat 1-2 surah Al-Baqarah yang menolak kemungkinan mana-mana malaikat terlibat dalam pengajaran dan penyebaran ilmu sihir. Salah satu sifat malaikat yang digambarkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran adalah sebegini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idzam munzarin. Bermaksud, tiadalah kami menurunkan malaikat dengan kebenaran. Dan pada ketika itu mereka yang ingkar tidak akan diberi tempoh lagi. So ayat 8 dah. Menerima Harut dan Marut sebagai malaikat yang turunkan untuk mengajarkan manusia ilmu sihir yang penuh dengan kekufuran, benar-benar syirik kufur dia nak jadi sihir jadi nah. Berarti menerima Allah. Ada juga menurunkan malaikat dengan kebatilan. Sedangkan ini tak ada. Hanyalah malaikat bawa kebenaran saja, tak ada malaikat bawa kebatilan. Dah. Apalagi jika terima riwayat Israiliyah yang telah dikemukakan sebelum ini, maka itu berarti menerima malaikat telah menaruh malaikat dia. Berzina, membunuh dah. Ada cerita pelik bintang tu jadi yotina pelik dah. Macam cerita mitos. Cerita dongeng dah. Dan ini adalah perkara yang mustahil berlaku. Yang kedua, poin kedua. Menerima Harut dan Marut sebagai dua orang malaikat yang diturunkan di Babil untuk mengajar ilmu sihir, seolah-olahnya menerima ilmu ini sebagai ilmu yang sah, boleh diajar dah. Tidak salah belajar dan mengajar, dan tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Soal tak apa belajar ilmu sihir sebelum sekurang-kurangnya nabi dulu tak apa. Kalau nabi kita tak boleh mana. Sedangkan kalau terkenal dah dalam Kristian ke Yahudi ke sihir ni, kalau kira dia boleh hukum bunuh dah. So, sihir ni jahat dah. Ilmu sihir ni jahat. Dia kenal ilmu yang sangat jahat. Okay, walaupun ia juga merupakan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh syaitan-syaitan, apa yang penting ialah jangan jadi kafir dah. Syaitan ajar tak apa, jangan jadi kafir dah. Belajar benda sesak boleh jadi kafir, tapi jangan kafir. Menjadi tukang sihir saja tidak mengapa dah. Mungkin ada juga untungnya dah. Boleh buat amal sihir, maksudnya amal sihir tidak kafir lah. Walaupun penuh dengan syirik, benda kufur, benda khurafat dah. Padahal Allah Ta'ala berfirman, wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata. Bermaksud dan lemparkanlah apa yang ada tangan kamu lah, kananmu dah. Nescaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Jadi Nabi Musa ni lempar tangan dia, tongkat dia tu jadi ular lah. Sungguhnya apa yang mereka perbuat itu hanyalah tipu daya tukang sihir belaka. Jadi start Nabi kalau kira kat Mujaddid orang Yahudi ni nak Bani Israel ni ialah Nabi Musa dah membela, menyelamatkan Nabi Musa dari tertindas kaum Nabi Musa atau kaum Bani Israel dari tertindas oleh Firaun. Jadi benda hak paling kuat Nabi Musa lawan ni sihir lah, nak guna tongkat dia tu sihir habis mentelai ke ular Nabi Musa yang merupakan mukjizat, bukan sihir dia. Duk lawan sihir bukan main, tiba-tiba dia tuduh Nabi Sulaiman amal sihir, sikit bisa doa tu. Tuduh pula malaikat pula dah hajar sihir. Dan tidak akan beruntung mendapat kemenangan tukar sihir itu dari mana sahaja ia datang. Surah Taha ayat 9. Adakah malaikat boleh mengajar manusia melakukan tipu daya dan sesuatu yang sia-sia? Logik ke malaikat dia ajar dah. Yang ketiga dah. Poin ketiga dah. Kejadian malaikat itu sendiri sememangnya sunyi daripada kecenderungan melakukan maksiat dosa. Letah dalam hati nak terasa nak ke maksiat tak ada dah. Mereka malaikat ni hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah semata-mata, tak ada perasaan, tak ada gapo dah. Lihat firman Allah Taala berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bermaksud wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarannya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar keras dan tidak mendurhaki Allah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, dan mereka pula tetap mengerjakan segala apa yang diperintahkan. Surah Taha ayat 6. Okay, mengamalkan sihir dan mengajar ilmu sihir bukanlah merupakan dosa besar. Ya kan, bukan dosa besar. Lalu bagaimana pula boleh malaikat melakukannya dah? Dan bagaimana pula Allah akan menyuruh mereka melakukan dosa? Tak nak sabar dah. Waktu mereka suruh ajar ilmu sihir, suruh buat dosa dah. Nak uji. Sebelum uji, bila uji ada? Sebelum dia ajar sihir kau, lepas ajar sihir kau gimana nak? Jadi benda tu kita kena
Berfikir dah, logik ke dah. Yang keempat, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nuri wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum." Bermaksud dah, malaikat jadikan daripada cahaya, jin dijadikan daripada julangan api. Adam pula jadikan daripada bahan yang telah diberitahu kepadamu, iaitu tanah lah. Ada riwayat Muslim, Ahmad, Baihaqi dan lain. Setelah terima asal kejadian malaikat itu berbeza daripada asal kejadian jin dan manusia. Malaikat itu tak serupa jin, tak serupa manusia. Mereka tidak mempunyai nafsu dan tidak mukallaf, tidak terikat dengan dosa dan pahala seperti jin dan manusia. Maka bagaimana pula akan diterima mereka malaikat ni melakukan dosa mengajar sihir? Ngajar sihir itu dosa dah. Tak ada cara kafir dah. Atau akan dikatakan kalau jin dan manusia mengamalkan sihir dan mengajarkannya maka berdosa, tapi kalau malaikat tidak. Tak ada sabar, mereka buat ajar sihir tak ada dosa. Soalan nak Allah tu suruh hajar dah, pelik dah. Ya, kau gitu dah. Apa maksud sebenar dah? Amalan-amalan jahat dan keji seperti sihir itu hanya dilakukan oleh penghuni bumi. Mereka bukannya penghuni bumi dah. Mereka adalah penghuni langit. Mereka hanya sekali-sekala saja datang ke bumi untuk melaksanakan suatu tugas atas perintah Allah SWT belaka, bukan atas kehendak diri dah. Bukan boleh pergi mari suka-suka hati mereka ni atas perintah Allah belaka. Setelah selesai menjalankan tugas mereka, tugas mereka masing-masing itu sudah akan kembalilah ke tempat asalnya dah, naik ke langit dah. Allah Taala firman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alaihim minas samaa'i malakan rasula. Bermaksud katakanlah kalau ada malaikat-malaikat berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi, nescaya kami turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat menjadi rasul. Surah Isra sebenarnya. Jadi pada jadi malaikat jadi rasul tak? Kalau Tuhan nak dah. Agak tidak cocoklah dengan firman Allah ini sekiranya Harut dan Marut dipercayai dua orang malaikat yang telah menghuni bumi untuk sekian lama pula dah. Sedangkan malaikat habis tu kan naik langit tu tidak. Dia bukan duduk sini saja. Sehingga mereka dikenali sebagai manusia yang menjadi maha guru ilmu sihir pula. Malaikat pula untuk dia. Malah kalau mengikut riwayat-riwayat Israeliat, mereka berdua telah menjadi hakim. Menjadi pembina Arab, berzina dan bunuh orang. Banyak lagi tugas malaikat ni dah. Okey, siapakah di kalangan manusia biasa dapat melihat malaikat yang rupa asalnya, dan kalau malaikat menjemur sebagai manusia, siapa pula mengenalinya dan dapat mengatakan ia sebenarnya malaikat? Ada mengajar ni tak? Contoh mengajar ni malaikat. Tahu mana ni? Hanyalah para nabi dan rasul sahaja yang dapat menentukan seorang malaikat datang kepadanya adalah malaikat sungguh, bukannya jin, syaitan, iblis. Ni kita lihat firman Allah berikut. Jadi banyaklah berlaku sufi ni ya qazah, bukan jumpa nabi lah berasa dah. Dia berasa dah. Bukan nabi sungguh, pasal berupa nabi sungguh memang terbakar. Ni masalah berupa orang ngaku nabi dah. Tak terbakar ni jin, syaitan, iblis ni. Jadi banyak tertipu dah. Jadi hak boleh tentukan betul-betul malaikat ajar itu betul salah, kena nabi jugalah. Dia tahu mana tu malaikat ajar dah. Mungkin orang jadi sak mana aja gitu dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa labasna 'alaihim ma yalbisun. Bermaksud, dan kalau rasul itu kami jadikan malaikat rasul itu, tentulah kami jadikan dia berupa seorang lelaki supaya mereka dapat melihatnya. Malaikat tak nampak ke dia, jadikan dia. Dan tentulah kami dengan yang demikian menyebabkan mereka kesamaran sebagaimana mereka sengaja membuat kesamaran tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah An-Naml ayat 9. Jadi kalau malaikat jadi manusia, serupa manusia, jadi mereka kata manusia juga. Malaikat gini ni. Rasa malaikat apabila benda ghaib berupa manusia, jadi sifatnya jadi sifat sebagai manusia juga sekali ni. Kecuali makin minum ada. Harus tubuh ke bedok lah. Tapi dia ni yang akan bersifat dengan manusia kecuali makin minum lah. Okay, para Nabi Rasul dan manusia-manusia pilihan Allah juga kadang-kadang terkeliru, buat seketika untuk mengecam dan memastikan malaikat yang datang kepadanya dalam merupa manusia itu sebenarnya malaikat. Jadi malaikat, Nabi pun tukar ini malaikat manusia dah. Ni tambah-tambah orang lain, tambah-tambah orang kafir. Ni kata malaikat, ngaku malaikat dia tak percaya malaikat rupa manusia dah. Malaikat gapo apa kita semua dah. Dia akan jadi gitu dah. Lihatlah sebagaimana contohnya firman Allah Taala di bawah ini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salaman qala salam fama labisa an ja'a bi'ijlin hanid falamma ra'a aydihim
فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. Bermaksud dan sesungguhnya utusan-utusan kami, ini mereka telah datang kepada Ibrahim dengan membawa berita gembira. Mereka mengucapkan salam sejahtera kepada kamu wahai Ibrahim. Ibrahim jawab, salamlah sejahtera kepada kamu. Tidak lama kemudian Ibrahim menghidangkan daging anak lembu yang dipanggang. Jadi Ibrahim tak kenal mereka. Dia ingat ke tetamu biasanya pun cara ke kambing nak pergi makan kepada, sebab tak kenal mereka. Nabi Ibrahim tak ada lah bapak sekali Nabi. Jadi keturunan Nabi dia telah Nabi Muhammad, Nabi Isa gapo dah tiba-tiba. Banyak mana keturunan dia jadi Nabi. Tiba-tiba tak tahu mereka mari dah. Buat apa manusia. Maka tak kala tangannya dilihat tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut pada mereka. Takut nak meropok, nak nipu dah, tak semakin. Berkatalah mereka, malaikat-malaikat itu, janganlah kamu takut, sungguhnya kami ini diutus kepada kaum Lut untuk membinasakan mereka. Surah ke ayat 70, surah ayat 9 ke 70. Jadi barulah tenang dah. Dia royak lah, malaikat tu royak. Tak makan jugalah. Malaikat ni walaupun berupa manusia tak makan juga. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim dar'an wa qala hadha yawmun 'asib. فجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. Bermaksud apabila datang utusan-utusan kami kepada Nabi Lut, dia merasa berkecita dengan kedatangan mereka, dan merasa tidak terdaya untuk mengawal mereka dari gangguan kaumnya lah. Dia tak tahu mereka mari tu dia kata sudahlah orang semak mari ni. Kami berkata inilah hari yang amat-amat mencemaskan dah. Dia cemaslah sudahlah mari nak kena jatah ni hak semak ni nak nerogoh ke hak jatah kaum Nabi Lut lah. Dan kaumnya pun datang meluru kepadanya dengan tujuan hendak mengganggu tetamu Nabi Lut lah. Sedang mereka sebelum itu sudah biasa melakukan kejahatan. Nabi Lut berkata, wahai kaumku, di sini ada anak-anak perempuanku, mereka lebih suci bagi kamu, maka berkahwinlah dengan mereka. Oleh itu takutlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu memalukan daku di hadapan tetamu-tetamuku. Tidakkah ada di antara kamu seorang lelaki yang bijak berakal yang dapat memberi nasihat? Ayat ke-8. Mereka menjawab sesungguhnya engkau telah pun mengetahui bahawa kami tidak ada sebarang hajat kepada anak-anak perempuanmu dah. Tak say dah. Nak sama jatah. Tengok say dah. Kau nak beluk ni. Dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kendaki. Mengetahui dah ni. Mari sini. Apa nak jatah. Tak saya tengok dah. Nabi Lut berkata, kalau aku ada kekuatan untuk menentang kamu atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Ayat 20 dah. Mendengarkan demikian mereka para tetamu Lut pun berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah malaikat utusan Tuhan membawa je. Tetamu tu bawa je dia ni, bukan orang ni, malaikat ni. Kalau engkau yang jahat itu tidak sekali-kali akan dapat mengganggumu lah. Tak dapat lah nak ganggumu, mengganggu aku tak boleh. Oleh itu pergilah berundur dari sini bersama-sama dengan keluargamu pada tengah malam, dan janganlah seorang pun di antara kamu menoleh ke belakang. Pergi dengan keluargamu keluar dah. Kecuali isterimu, sesungguhnya dia akan timpa azab yang akan menimpa mereka kerana dia memihak kepada mereka lah. Disokong pok-pok. Inilah orang LGBT dia. Sesungguhnya masa dianjurkan untuk menimpa ke azab pada mereka ialah waktu subuh. Bukankah waktu subuh itu sudah dekat? Surah ke ayat ke-1, surah Hud ayat 7 hingga 81. So malaikat suruh Nabi Lut dan keluarga dia, kecuali isteri dia lah. So keluar daripada kapur tu kerana akan diazab oleh Allah lah. Malaikat mari dah. Jadi mula memang tak tahu Nabi ni hebat punya hebat ni, boleh baca hati setengah orang kat Tok Wali.
Ni tak leceh dah. Ni kita ni sikit-sikit ni mimpi jumpa Nabi lah dah. Tu kata ataupun yaqazah jumpa Nabi lah dah. Tu percaya teguh dah. Entah mana kita tu Nabi sungguh dah. Entah mana dah. Jadi benda gitu kena berhati-hati. Ayat Quran lain pula wazkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min aliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana فاستمثلها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Termasuk dalam cerita kalauan Muhammad dalam kitab Al-Quran ini, kisah Nabi Maryam lah. Ketika dia mencilkan diri dari keluarganya di sebuah tempat yang sebelah timur. Kemudian Maryam membuat dinding untuk melindungi dirinya dari mereka lah. Nusuk dah. Lalu kami hantar kepadanya roh dari kami, maka ia menjelma di hadapannya. Di hadapan itulah Maryam dah. Sebagai seorang lelaki yang sempurna bentuk kejadiannya. Dia nusuk koci pintu ke apa, tiba-tiba mari dah. Malaikat mari dah. Maryam berkata, sungguhnya aku berlindung kepada Allah Ar-Rahman daripada gangguan kamu. Kalaulah engkau seorang yang benar-benar bertakwa. Dia lagi berdua jatuh duduk nusuk dalam masyarakat tiba-tiba. Mari masuk tiba ada dari bilik. Masuk kat mana tahu dah. Koci ke apa ni. Jadi tak jauh lah. Dia berkata, jadi malaikat kata, sungguhnya aku pesuruh Tuhanmu ni, aku ni bukan manusia, pesuruh Tuhanmu, Nabi lah, untuk menyebabkanmu dikurniakan seorang anak lelaki yang suci. Jadi malaikat dia mungkin boleh anak lelaki dia. Maryam bertanya dengan cemas, bagaimanakah aku akan beroleh seorang anak lelaki padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun, dan aku pula bukanlah perempuan jahat ni. Boleh anak kan ni. Nikah pun payah boleh anak ni. Tak ada lelaki, tak ada gapo nak boleh anak. Dia menjawab, demikianlah keadaannya, tak usahlah diherankan. Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan kami hendak menjadikan pemberian anak itu sebagai satu tanda yang membuktikan kekuasaan kami untuk umat manusia dan sebagai satu rahmat dari kami, dan hal itu adalah satu perkara yang telah ditetapkan berlakunya. Ayat ke-21 Maryam ayat 21. Jadi dia ayat tak boleh nak elak dah. Tuhan nak beri dengan anak dah. Benda akan berlaku lah. Tak sistem mana pun akan berlaku dah. Lihatlah bagaimana Allah menggambarkan keadaan Nabi Ibrahim, lalu Lut dan Maryam, yang ibu kepada Nabi Isa AS, ketika didatangi malaikat tersebut. Semua mereka juga buat seketika tidak kenal malaikat dah. Hati punya bersih. Tahap Nabi ni, Maryam ke apa dah, wanitanya paling suci, tiba-tiba tak kenal malaikat ni. Bagaimana pula orang biasa dapat menilai mereka dah, dan dapat memastikan mereka adalah malaikat dah. Mengajar pakai serba, pakai jubah dah, ngaku Islam pun dah, ngaku pejuang Islam pun dah, main fitnah mari duk ajar benda khurafat mari dah, syirik mari dah. Jadi kita tahu mana malaikat dah. Jadi boleh jadi orangnya berlaku jual agama padahal tidak. Sebagaimana malaikat dapat datang kepada manusia dengan menjema sebagai manusia, jin dan syaitan juga dapat menjema sebagai manusia pula. Lagi berat dah. Malaikat boleh jema pada manusia, jin syaitan boleh jema sebagai manusia di hadapan mereka, di hadapan manusia lah. Bagaimana mereka masyarakat ni, orang-orang ramai ni akan membezakan di antara kedua makhluk tersebut ni. Kalau mereka mendakwa sebagai malaikat sekalipun iblis syaitan dah untuk ajar sihir, dia mengaku malaikat sekalipun, tidak ada jaminan yang dapat memastikannya dia benar-benar malaikat. Tidak ada bukti kokoh yang dapat dipegang manusia biasa untuk membuatnya percaya bahawa yang mendakwa sebegitu benar-benar malaikat. Dia mengaku saja boleh, mengaku rasul dah, mengaku Nabi Muhammad gapo ya qazah dah, boleh dah, tapi sebetul dah kan. Kerana jin dan syaitan juga dapat mendakwa dirinya sebagai malaikat. Yang ke-7 dah. Dalam keadaan manusia biasa tidak dapat mengecam dan membezakan di antara malaikat dan jin atau syaitan, mungkin sekali syaitan mengambil kesempatan itu dan mendakwa dirinya sebagai malaikat sebenarnya, mengaku je malaikat dengan maksud menipu dan menyesatkan manusia. Jadi mengaku malaikat, jadi mengaku je, bukan sungguh dah. Okey, jadi tetaplah juga ilmu sihir diajarkannya itu merupakan ilmu syaitan lah sebenarnya, walaupun mengaku malaikat. Bukanlah ilmu malaikat sebenarnya lah. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah dalam surah ayat 102 surah Al-Baqarah ni. Jadi kecek tu mengaku malaikat, bukan malaikat ni. Yang
ke-8 dah. Antara sifat-sifat malaikat disebutkan oleh Allah dalam Quran ialah mereka makhluk yang dimuliakan. Maksum, tidak mendahului Allah dalam perkataan maupun perbuatan mereka. Malaikat ini melakukan apa sahaja suruhan Allah, beribadah kepada Allah, takut kepada Allah, selalu mentakdiskan Allah dan tidak jemu-jemu bertasbih serta memuji-muji Allah. Itu perangai malaikat, bukan tak ada sihir dah. Inilah sebagai contohnya berapa firman Allah Ta'ala di bawah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada subhanahu wal 'ibadu mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Bermaksud, dan mereka orang-orang musyrikin. Orang musyrikin berkata Allah Ar-Rahman mempunyai anak. Maha suci lah ia. Bahkan mereka yang dikatakan menjadi anak Allah itu ialah hamba-hamba yang dimiliki. Ayat ke depan ni. Jadi duk tuduh orang ni anak Tuhan lagi apa sebenar tu Allah Maha suci dah Allah daripada beranak ada anak ni. Hanya hamba yang suci lah, hamba yang baik ni dia dimuliakan. Mereka para malaikat tidak mendahului Allah lah dalam perkataan, dan mereka pula hanya mengerjakan apa diperintahkan oleh Allah seluruhnya. Ayat surah ayat 7. Jadi surah Anbiya ayat 6 hingga 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lahu man fis samawati wal ardh wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Bermaksud, dan ingatlah segala apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik penyembah Allah jua. Dan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di sisi Allah, tidak membesarkan diri dan tidak enggan daripada beribadah kepada Allah. Jadi dia beribadah strict kepada Allah. Dan tidak pula mereka merasa penat dan letih. Tak letih tak. Kita ni, manusia ni. Ini ayat ke-19 ni. Mereka selalu bertasbih, malaikatnya selalu bertasbih beribadat malam dan siang dengan tidak henti-henti malaikatnya. Ayat ke-20 surah Anbiya ayat 19 ke 20. Ini sifat malaikat sungguhnya. Fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihunahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Bermaksud, jika mereka menyombongkan diri, maka mereka para malaikat yang ada di sisi Tuhanmu bertasbih kepada Allah pada waktu malam dan waktu siang dengan tidak mereka merasa jemu dah. Malaikat tak rasa jemu pun terus beribadah, terus bertasbih dah. Surah Fussilat 38. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Bermaksud, mereka para malaikat takut pada Tuhan mereka yang di atas mereka, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Malaikat ni ikut perintah belaka, takut pada Allah yang belaka mereka. Surah An-Nahl ayat 60. Okey, apakah malaikat-malaikat yang begitu sifat-sifatnya layak dikaitkan dengan pengajaran ilmu sihir? Juru kemai malaikat tiba-tiba nak ajar sihir, tak logik ni. Atau dikatakan Allah sengaja menurunkan mereka untuk menyebarkan ilmu sihir di muka bumi? Logik kan gitu dah. Yang keempat dah. Yang ke berapa? Bukan yang ke 9. Ke-9 dah. Bukankah para malaikat itu punya menurut sifat sebenarnya amat bencikan perkara-perkara dosa? Ketika mengetahui makhluk manusia yang akan jadikan oleh Allah untuk menghuni planet bumi, sedangkan mereka juga akan melakukan kerosakan dan bencana di bumi, malah akan menumpahkan darah satu sama lain. Bukankah para malaikat bertanya Allah dan pertanyaan mereka serta kenyataan mereka dirakam oleh Allah dalam Al-Quran? Ini kita tengok ayat lain lah. Ayat lain cerita pasal kita dialog antara malaikat dengan Allah. Malaikat kata apa? Atau ja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bermaksud, mengapa engkau, ya Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi itu orang-orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, yakni berbunuh-bunuhan, padahal kami senantiasa bertasbih dengan mujimu dan mensucikanmu. Surah Al-Baqarah ayat 30. Kalau begitu, bagaimana pula mereka ni malaikat boleh mengajar kepada manusia perkara-perkara dosa yang akan membawa bencana dan membuatkan manusia menumpahkan darah di antara sesama mereka? Bukankah dengan begitu jadilah mereka juga seperti manusia lah. Malaysia tu pangan huduh ke apa pun pasti dia dah. Tiba tambah malaikat dengan sabar tu, malaikat sudah jadi manusia dah. Antara malaikat poin ke-10 dah. Antara malaikat ada yang tugaskan membawa putusan Allah dan hukum hakamnya kepada utusan-utusan Allah di bumi. Semua utusan Allah baik dari kalangan malaikat atau manusia adalah maksum dah. Utusan Allah ni keadaannya maksum. Mempercayai ada malaikat diutuskan pada manusia selain nabi-nabi dan rasul-rasul Allah di bumi, jadi mengajar apa biasa dah. Itu pun untuk mengajar kepada mereka ilmu sihir adalah satu pencerobohan terhadap akidah kesucian para malaikat dah. Benda ni nak penuh nama malaikat ni dah. Tiba-tiba malaikat nak mengajar Nabi tak, Nabi Sulaiman nak mengajar apa hak bodoh dah. Jangan syirik ni, ni benda yang boleh jadi besar ni. Amal sihir syirik ni jadi kau besar dah.
Riba jangan syirik. Tak menasabah kan. Nak ajar hak pelik lah kan. Ia boleh membawa kepada kekufuran kerana secara tidak langsung berarti mempercayai malaikat telah melakukan dosa dan menderhaki Allah SWT. Ini rosak akidah. Pandangan kekumpulan yang kelima ini adalah paling selamat. Kelima sebelum ni. Pandangan kumpulan kelima ini adalah yang paling selamat dalam mentafsirkan ayat 102 dalam surah Al-Baqarah. Ia selain tidak mengaitkan langsung malaikat dengan pengajaran ilmu sihir. Hak cerita malaikat tu maksud lain, bukan maksud malaikat sungguh ni. Kadang-kadang syaitan bukan malaikat. Tidak memberi juga langsung peluang kepada tersebarnya riwayat Israiliyat tentang Harut dan Marut. Seperti yang telah dikemukakan sebelum ini. Jadi kita boleh tolak cerita Israiliyat yang menjatuhkan maruah malaikat ni. Dengan kita tak percaya, kita guna usul keempat ni. Okey, setakat saja perbincangan kita. Kita habis usul keempat, kita masuk usul kelima lepas ni. Wallahualam. Unsur keempat ni ialah unsur tentang riwayat-riwayat yang menjatuhkan kemuliaan malaikat dan menghina, mengaibkan malaikat tu tidak betul, dah tak boleh pakai dah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi